Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini macam biasalah, saya nak bercerita 3 kisah seram. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Selamat datang ke segmen Singgah Seram. Untuk kisah ni, saya akan gunakan nama samaran Bidin untuk memudahkan cerita. Bidin dah berkeluarga, ada seorang isteri dan beberapa orang anak. Bidin rajin bekerja. Kadang-kadang tu sampai 4-5 hari tak balik. Bekerja cari duit. Memang seorang yang bekerja keras lah. Tapi rumah tangga Bidin ni walaupun dia ada duit, dia agak bermasalah. Tak tahulah di mana masalahnya. Jadi memang terumbang-ambing lah keadaan rumah tangga dia tu. Sampai satu tahap isteri dia minta cerai, turun naik mahkamah apa semua. Akhirnya Bidin dan juga isteri dia bercerai. Pihak mahkamah dah putuskan berapa amount yang Bidin perlu bayar setiap bulan bagi nafkah anak-anak dia lah. Dan amount tu agak banyak, beribu-ribu. Jadi Bidin ni dia memang sentiasa tak ada duit selepas bercerai. Kadang-kadang adalah duit sikit, tapi kebanyakan masa memang dia takkan ada duit lah. Jadi Bidin terpaksa tidur merata-rata. Dia dah tak boleh balik ke rumah dia lagi. Dia boleh nak menumpang tidur di rumah saudara mara dia, tapi dia macam segan lah. Jadi Bidin ni dia akan tidur di merata tempat, tak kisahlah di mana. Kalau cuaca tu elok, kadang-kadang dia tidur dekat tepi pantai, dan kadang-kadang dia akan tidur dekat tempat yang elok sikit lah, bus stop ke dekat surau masjid. Dia curi-curi tidur macam tu lah. Cuma bila time dia ada duit, barulah dia akan tidur dekat tempat yang lebih selesa. Dah dapat gaji, dapat bonus sikit ke apa kan, dah bayar nafkah anak-anak dia, ada duit lebih tu, barulah dia akan tidur dekat tempat yang lebih selesa. Bidin ni dia ada kenal dengan seorang uncle. Uncle tu dia ada satu motel, yang motel bajet lah. Tapi tak adalah dia rapat dengan uncle ni, cuma sekadar kenal sahaja. Tapi masalahnya, motel milik uncle Cina ni, pakcik Cina ni, dia macam sarang maksiat. Minta maaf cakap lah, memang macam tu. Ramai yang keluar masuk daripada motel tu. Kadang-kadang tu diorang guna motel tu untuk sejam dua sahaja. Jenis yang macam tu. Tak semestinya check in, check out esok pukul 12 macam biasa, tak ada. Dia memang ramai yang gunakan motel tu untuk buat benda tak elok. Jadi Bidin ni bila dia dah ada duit lebih, dia akan pergi dekat motel tu. Dia akan menginap dekat motel tu lah, kadang-kadang sampai seminggu sekaligus dibayar. Perkara ni berlaku pada satu malam. Masa tu Bidin dia ada duit lebih. Dia memang dah menginap dekat motel tu lah, motel uncle Cina ni. Masa tu dah seminggu lebih dia menginap dekat motel tu. Masa hari perkara ni berlaku, Bidin bekerja macam biasa. Pagi dia keluar, dia pergi kerja. Dah petang, dah habis waktu kerja, dia balik semula dekat motel tu. Dah sampai dekat motel, dia pun naik dekat tingkat bilik dia tu. Dia buka lah pintu. Bila Bidin buka pintu, Bidin terkejut. Sebabnya atas katil dalam bilik motel dia tu ada seorang perempuan sedang berbaring. Perempuan ni rambut dia panjang. Bidin terkejut lah. Macam mana pula boleh ada perempuan dalam bilik aku ni? Bidin pun tutup balik pintu. Tutup pintu, dia turun ke bawah. Bila dah turun dekat bawah, Bidin pun bercakap dengan uncle ni, uncle motel ni. "Uncle, kenapa you bagi bilik saya pada orang lain? Ada perempuan dalam bilik saya tu." Sebenarnya perkara tu memang boleh berlaku. Boleh jadi memang uncle ni sewakan bilik dia pada orang lain masa Bidin tak ada. Sebabnya macam yang saya bagi tahu tadilah, motel milik uncle ni dia bukanlah motel yang jenis ada kelas, ada bintang apa semua, tak ada. Ini memang betul-betul motel murah. Boleh jadi bilik lain semuanya penuh. Yang ada hanyalah bilik Bidin sahaja. Bidin dah keluar bekerja. Jadi mungkin uncle ni dia ambil kesempatan, ada orang nak datang nak guna bilik tu untuk sejam dua, dia bagi orang masuk. Memang boleh jadi macam tu. Sebab itulah Bidin ni tanya uncle macam tu. Bila uncle dengar apa yang Bidin cakap ada orang perempuan dalam bilik dia, uncle ni pun bagi tahulah Bidin. Mana ada, saya tak adalah buat macam tu.
mana ada orang masuk dalam bilik kamu tu. Bidin dengan uncle ni masa tu berdebat lah. Berdebat, dan akhirnya Bidin ajak uncle tu naik ke atas. Jadi dia orang berdua pun pergilah naik ke tingkat atas, pergi buka uncle tu pergi buka pintu bilik Bidin. Bila pintu dah dibuka, tengok dekat dalam memang tak ada orang. Bidin jadi terpinga-pinga masa tu. Uncle ni pula dicakap lah, apa you ni, mana ada orang dekat dalam. Bila dah jadi macam tu, Bidin minta maaf pada uncle ni. Sorry lah uncle, mungkin saya salah tengok tadi. Jadi tak apalah. Bidin pun dia berehat dalam bilik tu. Bila hari dah gelap, dah malam, Bidin terasa lapar. Bidin pun turun beli makanan, beli minuman, beli jajan semua, bungkus. Naiklah semula ke motel dia. Tak pastilah masa tu pukul berapa. Boleh jadi pukul 10 lebih, pukul 11 malam macam tu lah. Masuk ke motel dia, letak barang-barang ni semua atas meja, dia capai tuala, kemudian dia pergi mandi. Sedang Bidin mandi dalam bilik air dia tu, Bidin dapat dengar bunyi TV terbuka sendiri, bunyi suara TV. Dan Bidin dapat dengar dengan sangat jelas, seolah-olah channel TV tu teralih sendiri, bertukar-tukar siaran. Bila dah dengar macam tu, Bidin pun dia selesaikanlah urusan dia. Selesai mandi semua, dia keringkan badan pakai tuala, keluar daripada bilik air. Bila Bidin keluar daripada bilik air, memang betul TV dalam bilik motel dia tu dah hidup. Dan siarannya bertukar-tukar. Bidin ni masa tu dia tak fikir benda yang bukan-bukan. Cuma Bidin fikir mungkin TV dalam bilik dia ni rosak. Jadi tak apalah. Bidin pakai baju semua, dia pun buka lah makanan yang dia beli tadi. Makanlah depan TV, makan, minum apa semua. Dah selesai semua, dia pun berehat. Tak lama lepas tu mata Bidin pun mengantuk. Bidin tutup lampu, pasang lampu tidur sahaja. Dia pun mulalah berbaring. Bidin berbaring dalam posisi mengiring, menghadap tembok, menghadap dinding. Tiba-tiba Bidin terasa bahagian belakang badan dia ni seperti ada seseorang sedang berbaring sampai bersentuhan dengan belakang badan dia. Maknanya orang ni betul-betul rapat baring di sebelah Bidin. Dan Bidin boleh rasa rambut orang yang baring belakang dia ni, rambut orang ni sangat-sangat panjang. Bulu roma Bidin serta-merta meremang masa tu. Bidin mula rasa seram sejuk. Barulah Bidin teringat pasal apa yang berlaku pada dia hari tu, sejak daripada waktu siang tadi, petang tadi. Mula-mula dia balik kerja, dia nampak ada seorang perempuan berbaring atas katil dia, perempuan rambut panjang. Lepas tu masa dia mandi tadi, dia dengar TV dalam bilik dia terbuka, siaran bertukar-tukar. Dan memang betul, TV tu terbuka sendiri dan siarannya bertukar-tukar dengan sendirinya. Masa tu barulah Bidin yakin benda tu semua memang betul gangguan. Bukan perasaan dia, bukan dia tersilap pandang ke apa. Memang betul ada gangguan dalam bilik hotel tu. Tapi walaupun Bidin diganggu macam tu sampai rasa ada orang baring dekat belakang badan dia, Bidin tetap kena tidur. Sebab esok pagi dia kena bangun awal, tetap kena pergi kerja esok pagi, macam mana cara sekalipun. Jadi Bidin paksalah diri dia tu untuk tidur dalam keadaan ketakutan macam tu. Keesokan paginya Bidin bangun, tak ada orang dekat belakang badan dia. Bidin dah niat dah masa tu, aku pagi ni aku nak check out, nak keluar daripada motel ni. Tak apalah aku tidur merempat sekalipun, asalkan aku dah tak tidur dalam bilik motel ni. Jadi Bidin pun mula berkemas barang, mandi apa semua. Dia pun dah bersiap nak pergi kerja. Dia bawa lah beg baju dia sekali. Bidin pun turun ke bawah. Dia serahkan kunci pada uncle tu. Uncle ni rasa pelik lah. Kamu dah nak keluar ke? Tak nak tidur dekat sini lagi ke? Bidin pun cakap, tak apalah uncle, saya nak tidur dekat rumah adik saya. Macam tu lah alasan yang Bidin cakap dekat uncle ni. Padahal Bidin dah takut, dah tak sanggup lagi nak tidur dalam bilik motel tu. Sampai sekarang ni Bidin tak tahu kenapa hari tu dia kena teruk sangat. Sebabnya dia dah menginap dekat hotel tu seminggu sebelum gangguan tu berlaku. Tak tahu kenapa hari tu dia diganggu. Mungkin benda tu ikut daripada luar ke macam mana, tak tahu. Itulah kisah yang diceritakan oleh Bidin masa mula-mula dia berpisah, bercerai dengan isteri dia. Untuk kisah ni, saya akan gunakan nama samaran Encik Saad untuk memudahkan cerita. Encik Saad ada 2 orang anak lelaki yang dah bersekolah lah. Diorang berdua ni
memang nakal. Selalu menyakat antara satu sama lain. Macam-macam benda lah dia orang main, dia orang prank. Kadang-kadang si abang ni prank si adik, kadang-kadang adik ni prank si abang. Cuma si adik ni dia ni berani sikit. Yang abang ni pula dia penakut. Jadi si abang ni dia selalu kalah dengan adik dia. Adik ni dia suka menakut-nakutkan si abang. Sebab dekat situlah kelemahan si abang. Dia takut hantu. Benda lain dia tak takut. Sebagai contohlah, si abang ni pada waktu malam dia guna tandas, dia buang air. Si adik ni dia akan pergi ambil telekung solat mak dia punya. Dia ambil, dia pakai, dia duduk mencangkung depan tandas tu, tunggu abang dia keluar. Jadi bila si abang ni keluar, dia akan ketakutan lah, menjerit ketakutan. Dan pernah sekali tu si abang ni dia terjatuh dan pengsan depan tandas. Dah banyak kali Encik Saad pesankan kepada si adik ni, supaya kalau nak bergurau tu jangan melebih-lebih sangat, bahaya. Tapi si adik ni dia seolah-olah macam tak dengar cakap, tak dengar nasihat daripada Encik Saad. Sampailah satu hari, kedua-dua anak Encik Saad ni, yang lelaki ni, diorang ni bersekolah di sekolah yang sama. Cumanya sesi persekolahan tu berbeza. Si abang ni dia bersekolah sesi pagi, adik pula bersekolah pada sesi petang. Pada satu hari ni, macam biasalah, Encik Saad dan juga isteri dia keluar bekerja. Si abang pula keluar sekolah sesi pagi. Tinggallah si adik ni seorang-seorang dekat rumah. Hari kejadian tu, si adik ni dia ada satu rancangan nak menakut-nakutkan abang dia. Jadi apa sebenarnya yang adik ni buat hari tu? Hari tu si adik ni dia pergi ambil satu bantal peluk dengan sarung yang berwarna putih. Kemudiannya si adik ni dia cari kain yang berwarna putih. Dia ikatlah bantal yang ada sarung berwarna putih ni, dia ikat beberapa bahagian. Sebenarnya masa tu si adik ni dia nak buat bantal peluk tu kelihatan seperti satu jenazah yang dah dikapankan. Senang cerita, dia nak buat bantal peluk ni bentuk macam pocong. Dia nak buat macam tu, nak buat bentuk tu, kemudian dia akan letak di atas katil si abang ni. Bila dah siap semua, dah ikat bantal peluk tu, 5 ikatan masa tu dia buat. Dekat bahagian kepala dia bentukkan kepala tu, dekat bahagian tangan dia isilah benda lain. Dia buat macam kembang sikit kan, buat macam tangan orang macam tu. Sampailah dekat kaki. Kemudiannya dia angkat letak dalam bilik abang dia di atas katil. Memang seronok lah dia masa tu. Dengan harapan nanti abang dia balik, dah habis sekolah pagi tu, balik tengah hari tu, buka pintu bilik, abang dia akan takut. Terkejut ketakutan. Itulah harapan dia. Masa terus berjalan. Tibalah masanya dia pergi sekolah. Jadi si adik ni pergilah sekolah. Bila dah habis sesi sekolah petang tu, si adik pun balik ke rumah. Tapi bila adik ni balik ke rumah, tengok-tengok tak ada orang. Sebab masa tu Encik Saad dan juga isteri dia keluar. Bawalah anak sulung sekali si abang ni. Jadi memang tak ada orang lah dekat rumah. Si adik ni pun masuklah dalam rumah. Tinggal kasut sekolah dekat luar, melangkah masuk. Dah masuk dalam rumah, adik ni pergilah dekat bilik dia nak tukar baju lah. Buka pintu bilik, si adik ni tengok dekat atas katil dia ada benda yang diletak dekat atas katil abang tadi. Bantal peluk yang dah diikat, menyerupai jenazah yang dah siap dikapankan. Masa tu adik ni dia tersenyum lah. Dia fikir abang ni mesti dah terkena tadi ni. Jadi dia fikir abang dia ambil benda tu letak dalam bilik dia pula, nak kenakan dia. Tapi adik ni berani. Dia senyum je lah masa tu. Dalam hati dia cakap, aku tak takut lah abang buat macam ni. Kemudian adik ni berjalan menghampiri benda tu. Masa tu sebenarnya si adik ni dia nak buka lah semua ikatan tu. Dia nak guna bantal peluk tu. Bila adik dah sampai dekat benda tu, dia pun hulurkan tangan. Peganglah dekat bahagian tali. Dia nak buka ikatan tali tu. Masa itulah datangnya satu bau yang sangat busuk. Dan pada masa yang sama, si adik ni dia ternampak di bahagian kepala benda ni, rupa-rupanya ada satu muka nampak daripada tepi. Benda tu seolah-olah sedang berbaring mengiring. Nampak pipi dia, nampak muka dia. Benda ni dia ada kulit yang sangat pucat. Dan si adik ni cakap kulit dia tu seolah-olah terkopik, macam menggelupas macam tu.
Masa tu barulah adik ni sedar. Rupa-rupanya benda yang berbaring atas katil dia ni bukan bantal peluk yang dia buat tadi, yang dia ikat tadi. Benda ni betul-betul pocong. Bila si adik ni dah sedar benda tu betul-betul pocong, dia pun terus pengsan. Pengsan macam tu je dekat tepi katil dia. Tak lama lepas tu, Cik Saad, isteri dia dan juga si abang ni baliklah ke rumah. Dia orang balik, tengok kasut sekolah adik dah ada dekat luar. Maknanya adik dah balik lah. Dia orang pun masuk. Masuk-masuk aja, dia orang terus terperasan. Pintu bilik adik ni terbuka dan dia orang boleh nampak adik terbaring di atas lantai dalam bilik dia, dalam keadaan masih lagi pakai baju sekolah. Bila dah nampak keadaan macam tu, Cik Saad dan juga isteri dia segera berlari, berserta dengan abang tadilah, berlari pergi masuk dalam bilik si adik ni. Dikejutkanlah si adik ni. Bila adik ni dah terjaga, dia menjerit meronta-ronta macam orang histeria, macam orang ketakutan. Jadi Encik Saad dan juga isteri dia tenangkanlah si adik ni. Bagi minum air, selawat dekat air tu apa semua kan. Bagi adik ni minum. Bila si adik ni dah bertenang, barulah Cik Saad dan juga isteri dia tanya apa yang dah berlaku. Masa itulah si adik ni cerita perkara yang berlaku pada dia. Semenjak mengalami perkara tu, si adik ni dia dah berubah sikap. Dulu dia suka prank abang dia. Prank benda-benda yang menakutkan macam tu. Tapi sekarang ni memang dah tak lah. Dia terus jadi budak baik, dengar cakap. Tapi timbul satu masalah. Si adik ni, dia macam senang terkejut. Dia lemah semangat. Semangat dia jadi lemah, tak tahulah macam mana. Contohlah, adik ni, dia menonton TV di ruang tamu seorang diri. Tiba-tiba datanglah siapa-siapa daripada arah belakang. Mak dia ke, Cik Saad ke, ataupun abang dia, datang tepuk bahu daripada belakang. Kalau orang buat macam tu, si adik ni, dia akan tepis tangan orang tu dan dia akan nampak macam cuak, macam takut sangat-sangat. Melampau-lampau takutnya. Dia senang terkejut, senang takut. Encik Saad dan juga isteri dia ada bawa si adik ni pergi berubat, pergi jumpa ustaz. Bukan seorang lah, ramai. Dan semua ustaz ni cakap benda yang sama. Si adik ni sebenarnya dah hilang semangat, dan semangat tu perlu dipulihkan. Itulah kisah yang diceritakan oleh Encik Saad, berlaku kepada anak dia. Untuk kisah ni, saya akan gunakan nama samaran Anis untuk memudahkan cerita. Perkara ni berlaku masa mula-mula Anis berkahwin dulu. Suami Anis adalah seorang anak tunggal. Dan Anis ni, dia tak ada pak mertua. Dia cuma ada mak je, mak mertua je ada. Rumah keluarga Anis dan juga rumah mertua dia tak jauh. Dia orang macam kampung yang sebelah-sebelah lah. Kampung berjiran. Dekat aja jaraknya. Bila Anis dah berkahwin dengan suami dia, Anis ikutlah si suami dia, tinggal di rumah mertua. Macam yang saya beritahu awal tadi, suami Anis adalah anak tunggal. Jadi, lepas berkahwin dengan Anis, dia boleh je pindah cari rumah sewa ke apa kan. Tapi dia tak sampai hati nak tinggalkan mak dia seorang-seorang dekat rumah tu. Dan Anis pun ikutlah keputusan suami dia. Tinggallah dia di rumah mak mertua dia. Sepanjang Anis tinggal dekat situ, dekat rumah mak mertua dia, mak mertua Anis layan Anis dengan baik lah. Tak ada sebarang masalah hubungan dia dengan mak mertua dia. Cumanya, ada masalah lain pula yang timbul bila Anis tinggal dekat situ. Suami Anis bekerja shift. Kadang-kadang shift pagi, kadang-kadang shift malam. Anis tak bekerja. Mak mertua Anis pun sama, ada dekat rumah. Cuma kadang-kadang dia akan keluar lah, tak mengira waktu. Kadang-kadang dia keluar waktu siang, kadang-kadang dia keluar waktu malam. Tak tahulah dia pergi mana. Mungkin pergi ke rumah saudara mara. Jadi apa sebenarnya masalah yang berlaku dekat rumah tu? Anis cakap, dekat rumah mak mertua dia ni, terutamanya waktu dia seorang-seorang lah, dia sering kali terasa seperti diperhatikan. Dia rasa macam ada orang perhati aja dia dalam rumah tu. Dan memang banyak kali Anis terasa seolah-olah diekori. Contohlah, Anis sedang memasak di dapur di rumah mak mertua dia. Memang dah banyak kali Anis rasa macam ada orang berdiri dekat belakang dia. Senang cerita memang tak selesa lah. Tinggal dekat rumah tu, dia rasa macam ada benda lain yang menghuni rumah tu. Dan lagi satu masalah, dalam rumah tu, dia ada satu bau yang busuk. Tak tahu daripada mana. Tapi bila dah 2-3 minggu tinggal dekat rumah tu, Anis baru terperasan. Bau busuk tu sebenarnya datang daripada bilik mak mertua dia. Bau busuk ni, dia akan makin menjadi-jadi
pada hari Khamis. Hari Khamis malam Jumaat. Tak tahulah kenapa. Mak mertua Anis pula, dia memang dah pesan daripada awal dulu. Mula-mula Anis masuk dalam rumah tu, dia cakap pada Anis, kalau nak kemas rumah, tolong jangan kemas bilik dia, bilik mak mertua dia. Tolong jangan masuk dan jangan buka pintu, jangan masuk dalam bilik. Anis jadi pelik dengan apa yang mak mertua dia cakap. Tapi tak apalah, mungkin mak mertua dia ni orang yang menjaga privasi, tak suka menantu dia masuk. Tak apalah, Anis pun tak masuk dalam bilik tu. Sampailah satu malam. Pada satu malam ni, lebih kurang pukul 10.30 malam. Suami Anis bekerja shift malam masa tu. Mak mertua dia pula tiba-tiba keluar daripada rumah. Keluar dalam keadaan yang tergesa-gesa. Anis tak tahu mak mertua dia keluar nak pergi mana. Sebab dia keluar tu tak bagi tahu apa-apa pun pada Anis. Jadi tinggallah Anis seorang diri dekat rumah tu. Tak lama lepas tu, tiba-tiba datanglah bau busuk tu. Bau busuk yang selalu dia hidup. Dan pada malam tu, bau tu kuat sangat. Macam biasalah, bau tu datang daripada bilik mak mertua dia. Mula-mula Anis biarkan. Tak apalah, biarlah. Tapi bila dah lama sangat, Anis jadi macam tak tahan. Lawyer macam nak muntah dia rasa. Jadi, akhirnya, Anis buat keputusan, dia nak pergi masuk dalam bilik mak mertua dia. Nak tolong buang. Kalau ada bangkai ke apa, dia nak buang. Dia dah tak tahan dengan bau tu. Jadi Anis pada masa tu, dia capai penyembuh pewangi yang ada dalam bilik dia. Dia bangun, keluar daripada bilik, terus menuju ke arah bilik mak mertua dia. Masa tu Anis ingat apa yang mak mertua dia pesan. Tolong jangan masuk dalam bilik mak, dia cakap. Tapi nak buat macam mana kan? Bau tu macam melampau sangat malam tu. Dia tak tahan. Dia kena buat sesuatu. Jadi Anis pun dia nekat lah. Dia buka lah pintu bilik mak mertua dia. Bila Anis buka pintu bilik mak mertua dia, Anis pun tengok lah buat pertama kali macam mana bilik mak mertua dia. Bilik mak mertua Anis ni kemas. Tapi bau dia memang sangat-sangat busuk. Dan tingkap di bilik mak mertua Anis ni tak pernah dibuka. Semenjak daripada dia duduk dekat situ, tak pernah nampak pun mak mertua dia buka tingkap bilik. Anis terus masuk ke dalam. Anis perhati aja keadaan dalam bilik mak mertua dia. Bilik tu nampak suram. Bilik tu ada lampu, tapi lampunya macam tak memberi cahaya yang cukup dalam bilik tu. Anis mula mencari daripada mana datangnya bau busuk tu. Cari, sampailah dekat tingkap. Bau tu datang daripada arah tingkap yang tertutup. Bila Anis tengok dekat tingkap, ada satu sangkar burung tergantung pada tingkap tu. Sangkar burung tu ditutupi oleh satu kain. Kain yang berwarna hitam. Anis mula rasa pelik. Mak ada bela burung ke? Kalau betul ada bela burung, kenapa mak tutup sangkar ni dengan kain? Lagipun Anis tak pernah dengar bunyi burung dalam rumah tu semenjak dia duduk dekat situ. Pada masa tu, Anis dia rasa nak tahu apa benda sebenarnya yang ada dalam sangkar burung tu. Jadi Anis ni, dia hulurkan tangan dia, dia angkat kain yang menutupi sangkar burung tu. Bila Anis angkat aja kain tu, Anis ternampak ada sesuatu yang berada dalam sangkar burung tu, betul-betul dekat tengah-tengah sangkar. Yang ada dekat dalam sangkar burung tu bukanlah burung, tapi objek lain. Anis nampak ada satu benda yang menyerupai patung yang berbungkus dengan kain putih. Cara patung tu dibungkus tak ubah seperti pocong. Anis sangat-sangat terkejut masa tu. Dia cepat-cepat turunkan tangan dia. Dia lepas kain yang dia pegang tadi. Dan pada masa yang sama, tiba-tiba daripada arah belakang Anis terasa ada satu tangan yang tepuk bahu dia. Anis menjerit masa tu, terperanjat. Dia pun cepat-cepat pusing ke belakang. Bila Anis pusing ke belakang, memang tak ada siapa-siapa dekat situ dalam bilik tu. Anis dah ketakutan masa tu. Dia terus berlari, keluar daripada bilik mak mertua dia, dia tutup pintu. Masa tu dalam kepala Anis hanya ada satu perkara. Dia nak kemas baju, nak packing baju letak dalam beg, dia nak keluar, nak balik rumah mak kandung dia. Dan memang itulah yang Anis buat. Dia ambil beg, dia letak baju-baju dia. Dia pun ambil kunci motor. Naik motor, pergi ke rumah mak kandung dia. Malam tu, bila suami Anis balik, suami Anis rasa pelik lah. Ke mana pula Anis pergi? Suami Anis pun call lah Anis. Anis pun dia bagi tahulah. Malam ni dia tidur dekat rumah mak kandung dia di kampung sebelah. Tapi Anis, dia tak ceritakan perkara sebenar. Dia tak ceritalah dekat suami dia apa yang dia nampak dalam bilik mak mertua dia tadi. Dia rahsiakan perkara tu.
Memang lama lah Anis tak balik ke rumah mak mertua dia, sebab dia trauma. Dia dah tahu sekarang ni memang ada sesuatu yang mak mertua dia buat, benda yang tak elok lah, benda kurafat. Itulah kisah yang diceritakan oleh Anis, berlaku kepada dia masa mula-mula dia berkahwin dulu, tinggal di rumah mak mertua. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Jangan takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.